Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid, amma ba'd. Prof dan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada malam ni kuliah setengah jam kita membicarakan ayat-ayat yang Allah mulakan dengan yas'alunaka. Ada beberapa tempat dalam Al-Quran, ada satu nota yang saya bagi itu, ada 13 tempat yang Allah mulakan dengan yas'alunaka, yas'alunaka wa yas'alunaka. Ada 13 tempat dan ada yang disebut dalam nota yang tadi Prof hantar dalam grup tadi. Surah Al-Baqarah ada berapa tempat surah Al-Baqarah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Lepas tu surah Al-Ma'idah, lepas tu surah Al-A'raf, surah Al-Anfal, Al-Isra, Al-Kahfi, surah Taha, dan last sekali pada juzuk yang ke-30 iaitu surah An-Nazi'at. Jadi malam ni insya-Allah kita akan masuk, tuan-tuan kena ada Al-Quran dan tafsir dekat depan. Jadi malam ni insya-Allah mungkin sempat 2 ayat untuk kita bicarakan pada malam ni, iaitu ayat 189 Al-Baqarah dan satu lagi ayat 215 Al-Baqarah. Okey, ayat 189 berada pada muka surat 29. Tuan-tuan boleh buka juzuk 2 surah Al-Baqarah pada muka surat 29. Siapa yang lambat cari tak jumpa, lama sungguh dia tak baca Quran tu. Okey, tuan-tuan Ustaz akan baca, jadi tuan-tuan boleh tengok. Sekali kita akan masuk terjemahan dan tadabbur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil ahillah. قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. Tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian, ayat 189. Ayat ini berada dalam surah Al-Baqarah, yang mana surah Al-Baqarah ni surah yang madaniyah. Surah yang diturunkan pada fasa Madinah. Banyak membicarakan tentang hukum hakam. Okey, Ustaz akan baca terjemahan dulu. Ustaz akan syarah satu persatu. Terjemahan ayat 189 dalam pimpinan Ar-Rahman. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, mengenai peredaran anak-anak bulan. Katakanlah, peredaran anak-anak bulan itu menandakan waktu-waktu, yakni urusan dan amalan manusia, khasnya ibadat haji. Dan bukanlah perkara kebajikan kamu memasuki rumah dari bahagian belakangnya ketika kamu berihram, akan tetapi kebajikan itu ialah perbuatan orang yang bertakwa dan masuklah ke rumah kamu iaitu melalui pintunya, serta bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu berjaya. Okey, apa makna ayat ni? Ayat yang Allah mulakan dengan yas'alunaka, nak cerita agama ni mesti dalam bentuk pertanyaan. Maksudnya ada benda yang kita tak tahu, kena tanya. Kalau tak tanya, menyebabkan kita tak tahu. Yang kedua, ayat ini mengisyaratkan kepada Nabi, persoalan yang ditimbulkan oleh musyrikin Mekah ataupun orang Madinah kepada Nabi, ada jawapan Nabi tak boleh jawab. Nabi nak kena turun wahyu dulu, barulah Nabi boleh jawab. Ada soalan yang Allah isyaratkan, maksudnya orang akan tanya soalan ni, Allah abang siap-siap dekat Nabi. Ada soalan dah tanya dah, Nabi tak boleh jawab. Nabi menunggu jawapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk ayat 189 yang kita baca pada malam ni. Allah kata kat Nabi, yas'alunaka,
Muhammad, mereka akan tanya kepada engkau anil ahillah, tentang hilal. Ahillah ni plural ataupun jamak kepada kita kata anak bulan. Anak bulan ni jamak dia kita kata hilal, jadi ahillah. Kan anak bulan maksudnya bulan yang fasa awal tu. Kan sebab anak bulan ni dia dua fasa. Fasa hak mula-mula tu awal bulan dan fasa akhir juga anak bulan. Tetapi fasa akhir tu dia tak panggil anak. Kan mungkin tak panggil mak dan pak, tak panggil kot. Okey, bila tanya macam tu, apa Allah kata kat Nabi? Qul, Muhammad jawablah kepada mereka. Hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Peredaran anak bulan ini ada kaitan dengan miqat. Kan kita pergi Mekah baru ni, ada miqat zamani, miqat yang berkaitan dengan masa. Ada miqat makani, ada miqat yang berkaitan dengan tempat. Kalau kita luar daripada Saudi, kat mana tempat niat kita? Kalau kita berada dalam Mekah, kat mana tempat niat kita? Itu dipanggil miqat yang berkaitan dengan tempat. Tetapi anak bulan ini dia ada kaitan dengan miqat zamani. Miqat dari sudut masa. Miqat ini maksudnya sempadan masa. Okey, wal hajj. Okey, wal hajj ni dari sudut tajwid dia adalah qalqalah kubra. Kan? Sebab ramai juga ustaz bila ustaz mengajar Quran, ramai juga yang orang kita ni bila baca bil haqq, dia buat qalqalah kubra betul. Tetapi bila dia baca tabat yada abi lahabin wa tab, bukan watab, dia watab, dia qalqalah kubra. Sama seperti qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj, dia qalqalah kubra. Okey. Jadi apa yang Allah sebut tentang anak bulan di sini ialah dia menjadi sempadan masa. Nak kira masuk Ramadan, kira anak bulan. Nak masuk raya pun anak bulan. Walaupun nak masuk 10 Zulhijjah, hari raya korban, ataupun 9 Zulhijjah, hari yang mana orang wukuf di Arafah, nak tahu 9 dan 10, mesti kena tahu satu dulu. Kalau tak tahu satu, macam mana nak tahu 9 dan 10? Jadi isyarat kepada kepentingan pada anak bulan yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, kemudian Tuhan sebut lagi. Walaysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha. Okey. Ayat ni bagaimana Tuhan isyaratkan? Tuhan kata apa kat Nabi? Walaysal bir, dan bukanlah menjadi perkara kebajikan bahawa kamu masuk dalam rumah kamu melalui pintu belakang. Okey, apa maksud ayat ni? Ayat ini berkaitan dengan khurafat musyrikin Mekah. Allah, diorang ni masuk bilik pula. Dulu dia perendah nak buka pintu tak boleh. Lah ni dah tinggi dah boleh buka pintu. Okey. Musyrikin Mekah, masa zaman mereka buat haji, Tuhan nak cerita bagaimana khurafat. Sebab khurafat ni daripada zaman Mekah sampai khurafat orang kita pada. Lah ni hari ni saya bagi kursus haji di Perlis, minggu ketiga dah. Kan. Minggu lepas membicarakan tentang khurafat ibadat haji. Antaranya ialah ada orang kampung nak pergi haji, dia akan tulis La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah, dia buat pergi kat Mekah. Muhammad Rasulullah, dia tinggal kat anak dia. Apa khurafat dia? Supaya dia tak mati kat Mekah. Allahu Akbar. Orang kita dia takut mati kat Mekah. Padahal ustaz ada doa mati kat Mekah, tak mati kat Mekah. Kan? Jadi tuan-tuan rahmat Allah sekalian. Jadi musyrikin Mekah, mereka buat haji, sama ada dalam musim haji ataupun selepas mereka selesai haji, balik rumah, mereka tak akan balik masuk pintu depan. Mereka akan masuk pintu belakang. Sebab tu Tuhan kata sini, bukanlah menjadi kebajikan bahawa kamu masuk dalam rumah kamu melalui pintu belakang. Walakinnal birra manittaqa.
Tetapi yang menjadi kebaikan Tuhan kata ialah perbuatan orang bertakwa. Sebab orang kita pun ada juga, kan? Ada khurafat yang berkaitan dengan bila nak pergi haji, tak sabar Ustaz sebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada orang kita khurafat dia, bila pergi keluar dari rumah tak boleh pandang belakang. Siapa keluar rumah pandang belakang, pi Mekah tak balik dah lah. Kan orang kampung dia ada khurafat tu. Dia ada khurafat tu. Kan? Jadi benda ni dalam kalangan musyrikin Mekah dah ada khurafat berkaitan dengan haji. Apa tujuan Tuhan sebut benda ni? Sebab tu Tuhan kata walakinnal birra man ittaqa. Yang dianggap kebajikan bukan sebagaimana khurafat musyrikin Mekah, tetapi yang menjadi kebaikan, kebajikan ialah siapa yang bertakwa kepada Allah. Kan sebab tu bila kita pergi haji baru ni, Tuhan kata watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Nak pergi haji kena bawa bekal. Tetapi sebaik-baik bekalan yang kamu bawa ialah takwa. Orang yang pergi dengan takwa ni musim haji, dia pergi baik, balik pun baik. Pergi dengan takwa, balik dengan haji yang mabrur. Sebab sepanjang haji ni macam-macam ujian dia. Kan di situ kita boleh kenal siapa sahabat kita, di situ kita boleh kenal siapa yang bersabar ataupun tak. Jadi ayat ni bersama lagi pada seterusnya Tuhan kata apa? Waqtul buyuta min abwabiha. Hendaklah kamu datang masuk pintu ni, masuklah pintu depan. Duk masuk pintu belakang rumah. Jangan duk percaya khurafat musyrikin Mekah ni. Pintu ni sepatutnya masuk ke pintu depan. Dulu masyarakat Arab dulu, depa rumah depa satu pintu ya. Tetapi bila musim haji, depa masuk ke tingkat pintu belakang ataupun depa buat pintu yang lain untuk depa masuk musim haji. Kan? Jadi Tuhan kata, menjadi kebaikan orang yang bertakwa, masuklah melalui pintu depan. Sebab tu tuan-tuan sekalian, agama ini mesti dibina atas dasar ilmu. Kan? Mesti atas dasar ilmu. Dia tak ada benda-benda yang katun dalam agama. Benda yang pelik-pelik percaya itu bukan agama lah tu. Kalau nak kaitkan bulan Safar dengan bulan Sial, memang tak mungkin. Semua bulan sama ya. Apalagi khurafat masyarakat kita. Kan, bila nak keluar mana, bewak lintah depan. Kan, bunyi malam-malam, bunyi burung hantu, ada tanda orang nak mati. Ini semua khurafat yang berlaku pada musyrikin Mekah. Datang Nabi membawa semua khurafat ini. Sebab tu antara rukun iman ialah beriman dengan qada dan qadar. Setiap pelaksanaan, setiap takdir yang berlaku atas kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan tutup ayat ni, Tuhan kata wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, mudah-mudahan kamu berjaya. Okey, kita pergi ke ayat yang seterusnya. Ayat seterusnya 215. Bukan 215. 21 apa? 215. Okey, 215. Muka surat 33. Okey, jumpa. Kalau tak jumpa pun abang kata jumpa je. Kan bukan ustaz nampak pun. Kan? Okey. Muka surat 33 ayat bawah sekali ayat 215. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka madza yunfiqun. قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. Okey, ayat 215. Mari kita tengok terjemahan dulu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, apakah yang akan mereka belanjakan dan kepada siapakah? Katakanlah, apa jua harta benda yang halal yang kamu belanjakan, maka berikanlah
kepada kedua ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang yang terlantar dalam perjalanan. Dan ingatlah, apa jua yang kamu buat dari jenis-jenis kebaikan, maka sesungguhnya Allah sentiasa mengetahuinya dan akan membalas dengan sebaik-baiknya. Okey. Tuan-tuan dan puan rahmat Allah sekalian, mari kita satu persatu tentang ayat yang kita baca, itu ayat 215. Dalam ayat ni Allah kata apa? Yas'alunaka madza yunfiqun. Muhammad, mereka akan bertanya engkau tentang madza yunfiqun. Ni nak nafkah ni, apa yang nak dinafkahkan? Kat siapa kita nak bagi? Kan? Nafkah ni maksudnya sesuatu yang Allah bagi pinjam kepada kita. Sebab tu dalam Al-Quran, mana-mana ayat nafkah ni, kebanyakan Tuhan kamu mula, wa anfiqu mimma razaqnakum. Nafkahlah apa yang kami rezekikan kepada kamu. Maksudnya Allah bagi dalam bentuk pinjaman. Kan Allah bagi dalam bentuk pinjaman, apa yang kita nak nafkahkan kepada Allah, apa yang Allah pinjamkan kepada kita. Tuhan kata kat Nabi, Tuhan kata, qul ma anfaqtum min khair. Muhammad jawablah kepada mereka. Ma anfaqtum min khairin. Apa yang kamu nafkahkan daripada perkara yang baik. Tengok di sini. Nafkah di sini adalah nafkah benda-benda yang baik. Sebab tu awal juzuk yang keempat Tuhan berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalul birra. Tuhan kata kamu tak akan dapat kebajikan, kamu tak akan dapat pahala sehinggalah kamu menafkahkan apa yang kamu suka. Bagaimana Tuhan letak syarat di situ? Hak mana kita suka, kita bagi ke orang, baru kira pahala di situ. Sebab tabiat orang ni, dia nak bagi ke orang hak mana yang dia tak mau. Kan, kalau ibarat makanan ni, kan, dia beli makanan pagi, tengah hari baru dia bagi kat jiran. Sebab apa? Sebab tak habis. Sebab makanan tu dia kata, tak apa nak elok dah ni, rasa macam bau nak basi dah kot ni. Bagilah kat jiran. Tengok cara perangai orang kita. Kan? Ni kalau musim banjir tu, Ustaz ingat dulu masa dekat Bangsar. Ada banjir dulu Prof tahun bila hak kat Kelantan hak teruk tu, 2014 ke 2015? 2014 akhir. 2014. Kami dekat Bangsar ni, kami buat pengumpulan barang-barang yang kita nak bawa pergi Kelantan. Ada trailer kita bawa. Memang banyak lah. Jadi antara yang banyak kita dapat, situ kan banyak orang yang berpangkat besar, ada Tun Tan Sri Datuk, macam-macam lah gelaran ni, orang kaya. Jadi semua hak kami himpun tu kami letak dalam dewan. Dewan dekat Masjid Bangsa hak bawah sekali tu. Penuh dewan, punya banyak. Tetapi bila kita buat pengkelasan, kita nak ambil hak elok lah. Antara yang kita kumpul tu, ada hak spender, hak koyak pun dah. Allahu Akbar, lok-lak. Orang tara kata lok-lak sungguh. Kan? Maksudnya hak dalam almari, hak dia tak mau dah. Ada hak pakaian orang perempuan, hak koyak, hak tercabut tali pun nak bagi juga. Allahu Akbar. Kan? Kita tengok tergamuk orang kita nak boleh bagi pakaian yang macam tu. Kan bayangkan orang Kelantan hak masa tu yang susah, yang banjir tak pernah berlaku seteruk macam tu, tiba-tiba dapat semua hak koyak belakang. Allahu Akbar. Kan? Jadi sebab tu Tuhan letak syarat, ma anfaqtum min khairin. Apa yang kamu nafkahkan daripada benda yang baik. Benda yang baik. Benda yang baik ni maksudnya benda hak yang kita sayang. Kan, ibarat kita nak bagi, itulah nak bagi tapi sayanglah. Itu jadi kebajikan. Jadi itu kan jadi kebajikan. Jadi dalam ayat ni Tuhan kata, ma anfaqtum min khairin, apa yang kamu nafkahkan daripada benda yang baik. Okey, nak bagi kat siapa? Dia ada 5 golongan yang mengikut turutan dalam ayat ni. Yang pertama Tuhan kata, falil walidain, bagi dekat mak ayah dulu. Siapa-siapa yang ada mak ayah kat sini, utamakan mak ayah dulu. Kadang-kadang orang kita, dia suka belanja kawan-kawan dia, jiran dia, kawan pejabat. Dia nak tunjuk kata dia hebat. Kan? Tetapi kadang-kadang mak ayah dia duk merempat kat kampung. Mak ayah dia asnaf dekat kampung. Kan? Ada orang macam tu.
Kan? Setengah orang rumah ada 2 biji, kereta berapa biji, rumah ayah dekat kampung, dia pergi haji 2-3 kali dah, umrah berapa kali dah, mak ayah tak pernah pergi haji lagi pun. Ada macam perangai macam tu. Kan? Padahal utamakan mak ayah. Kadang-kadang tak banyak tahun dah mak ayah kita ni. Kan? Bagi yang tak ada mak ayah, mungkin ada benda yang lain yang kita boleh wakafkan. Ada duit kita, kita wakaf. Ada orang nak buat masjid mana-mana, ada orang nak buat sekolah, ataupun orang nak buat tempat kebajikan mana-mana, ataupun kita wakaf tunai. Mana-mana majlis agama Islam setiap negeri dalam Malaysia ni semua tawarkan khidmatan wakaf tunai. Kan? Duit pada wakaf tunai, duit cash yang kita bagi akan digunakan untuk wakaf. Buat mana-mana proses pembinaan ke ataupun untuk sumbangan mana dalam bentuk pahalanya berkekalan. Kan? Kita sedekahlah atas nama wakaf untuk mak kita yang telah meninggalkan kita, ayah kita yang telah meninggalkan kita. Ada saham untuk mereka dalam alam barzah. Kan? Yang kedua, Tuhan kata wal aqrabin, kaum kerabat kita, adik-beradik kita. Aqrabin ni orang yang akan terima pusaka kita. Kalau kita mati, siapa yang akan terima pusaka kita? Aqrabin ni lah. Kan? Dia bila kita belajar faraid, dia ada 15 yang lelaki yang akan terima. Dia ada 10 orang yang perempuan. Jadi semua sekali ada 25 orang. Mengikut turutan dia, mengikut tertib dia. Kan? Kalau ayah mati, ada anak, ada abang dia, ada kakak dia, ada mak ayah dia, ada tok wan dia, ada sepupu dia, siapa yang dapat? Kan? Mak ayah dia dapat, isteri dia dapat, anak dia dapat, abang kak dia tak dapat. Sebab apa? Sebab anak dia menghalang daripada pak menakan tu dapat. Kan? Ni semua dalam bab yang disebut sebagai faraid, dan ini juga al-aqrabin. Betapa ramai dalam kalangan kita yang abang ke dia hasad dengan dia. Dia kata adikku setiap tak kenang budi. Dulu kita lah yang jaga dia yang dia boleh masuk universiti. Kita lah yang buat pinjaman adik kita berjaya kat universiti. Tiba-tiba bila dia dapat master, dia dapat PhD, dia lupakan kita. Tengok. Kadang-kadang hak orang dia ungkit dalam masyarakat. Sebab apa? Sebab dalam bab nafkah, jangan lupa adik-beradik terdekat kita. Daripada kita mengkayakan orang, kayakan adik-beradik yang terdekat dengan kita dulu. Sebab mereka lah yang lebih tahu kemampuan kita. Kemudian yang ketiga, Tuhan kata wal yatama, dan anak yatim. Kan, anak yatim ni walaupun kita kata ada mak dia, mungkin mak dia orang kaya, tetapi Tuhan suruh jaga dia. Kan, bukan jaga mak dia. Kan, ni jaga anak tu. Kan, lagi sakut pakat berubuk jaga mak lah pula. Tak apalah, boleh kalau mak tu boleh. Kan. Okey, jadi yang ketiga anak yatim. Sebab apa Tuhan suruh jaga? Sebab emosi anak yatim ni bila ayah dia meninggalkan dia, emosi dia berbeza. Tuhan suruh kita bagi sumbangan itu bukan sebab mak dia kaya ataupun mak dia tak ada duit, tetapi sumbangan itu bagaimana nak bagi dia rasa dia ada ayah dia. Kan? Ada orang yang menjaga dia. Dia tak terbiar dalam masyarakat. Baru ni saya pergi pada Pusat Koreksional Perlis, ni penjara Perlis lah. Saya sebagai ahli lembaga hakim pelawat. Kebanyakan penghuni penjara ni, dia sama juga macam budak-budak yang bermasalah di sekolah. Bila kita cek balik, kebanyakannya adalah anak yatim. Anak yang terbiar dari kecil dia tu. Bila dia membesar, dia jadi macam dia nak balas dendam kepada masyarakat. Dia curi sini, dia rompak sini, dia hisap dadah. Kan? Dia rogol sini. Allahu Akbar. Last kali tempat dia penjara. Bila kita cek balik tengok, oh padan pun dia terbuang dalam masyarakat sebab dia rasakan macam tu. Jadi agama suruh kita jaga golongan yang macam ni. Yang keempat, wal masakin, orang miskin. Kan? Dalam kampung kita ada orang yang kurang berkemampuan. Daripada kita pergi jauh-jauh, kan? Maksudnya hak tempat kita pun kita utamakan. Yang kelima, wabnis sabil, orang yang terputus bekalan. Orang yang bermusafir tetapi tersekat permusafiran dia menyebabkan dia tak mampu. Jadi sunnah untuk kita membantu dia. Tengok Tuhan tutup ayat bah.
Tuhan kata wa ma taf'alu min khairin. Apa yang kamu lakukan daripada perkara-perkara yang baik. Ayat ni mula-mula Tuhan kata nafkah. Apa yang kamu nafkahkan benda yang baik. Penghujung ayat ni Tuhan nak cerita bukan nafkah sahaja. Setiap perbuatan yang baik, wa ma taf'alu min khairin, apa yang kamu lakukan daripada perkara yang baik, seperti mana yang kamu nafkahkan daripada benda-benda yang baik, fa innallaha bihi alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas apa yang kamu lakukan. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian, dua ayat yang kita bicarakan malam ni berkaitan dengan yas'alunaka. Yang pertama berkaitan dengan yas'alunaka anil ahillah, berkaitan dengan anak bulan ataupun hilal. Ni bukan anak bulan ataupun bulan mana-mana yang kaitan dengan politik pilihan raya baru ni. Tak ada kaitan langsung. Ni anak bulan hak betul ni. Kan? Ni anak bulan hak betul. Kan? Yang kedua pula berkaitan dengan apa yang kita nak nafkahkan dan kepada siapa yang kita nak nafkahkan. Sebab tu kita kena ada penilaian. Sebab tu dalam benda yang nafkah ni, yang terbaik kita bagi kepada Baitul Mal, kepada Masjid Agama Islam. Sebab mereka tengok tu secara helikopter. 8 asnaf tu kat mana yang paling utama? Dia ada apa dia? Yang sebagaimana Tuhan sebut, innamas sadaqah lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa ibnis sabil wa fi sabilillah. Maksudnya 8 golongan asnaf. Kan, jadi untuk fakir, untuk miskin, kan, wal amilin, amil zakat, wal mu'allafati qulubuhum, kan, saya sebelum pendaftar mu'alaf ni perlih, banyak mu'alaf yang kita jaga kebajikan ni bawah. Ni pun termasuk daripada asnaf, kan, bukan mu'alaf tu kira dia miskin. Kalau dia kaya sekalipun sama seperti anak yatim, kena jaga hak dia sebagai mu'alaf. Wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab, orang yang hamba. Kan zaman dulu al-riqab ni ialah bagaimana kita yang duit banyak, kita bantu dia untuk dia memerdekakan diri dia. Dulu guna Baitul Mal. Tengok tuan dia beli dia mungkin 300,000, nak jual berapa? Kan, dia nak jual 400,000. Jadi kita pakat duit sesama orang Islam, bayar 400,000 dekat tuan dia dapat dimerdekakan. Wa firqa wal gharimin, orang yang berhutang, bantu. Ada soalan kawan-kawan kita, Ustaz, kawan saya ni banyak berhutang, Ustaz boleh tak saya bagi zakat kat dia? Ya, boleh. Kan, boleh. Tetapi kalau dia berhutang untuk dia bermewah, tak boleh lah. Kan, dia dah ada kereta, dia berhutang nak beli kereta yang kedua, lepas tu dia bawa, tulah aku duit tak ada, berhutang. Oh, tak cik ya. Kan, berhutang untuk kehendak tak kira. Dia kena berhutang dalam perkara yang berkaitan dengan keperluan. Wa ibnis sabil, orang terputus jalan, dan yang terakhirnya wa fi sabilillah. Orang yang bergerak di jalan Allah juga layak untuk dapat nafkah ini. Jadi apapun kita bicarakan pada ayat 215 tentang bagaimana keutamaan untuk kita nafkah, benda yang baik, benda yang kita sayang. Nafkah ni juga ada 5 golongan yang Allah sebut itu mengikut turutannya, dan Tuhan simpulkan pada hujung ayat itu ialah apa yang kamu lakukan, benda yang baik, semua Allah Maha mengetahui. Sebab apa tuan-tuan? Sebab bila kita buat kebaikan, kadang-kadang sebab kita tak nampak Allah mencatat amalan kita. Kan? Jadi Allah kata fa innallaha bihi alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas apa yang kamu lakukan. Tepat pukul 10.30 tuan-tuan sekalian, kita berhenti di sini dulu. Ada persoalan apa? Boleh PM Ustaz, ni bukan PM tepi dah. PM tepi tu jadi PM betul dah. Kan? Hak ni kira boleh hantar mesej ke Ustaz akan jawab melalui mesej. Okay, wallahu a'lam, insya-Allah nanti ada peluang, nanti kita akan jumpa lagi. Nanti saya akan talk dengan Prof. Insya-Allah mungkin minggu depan ada, mungkin minggu depan cuti kot. Ustaz cuba set lah tengok macam mana. Mungkin hari Ahad tu ada outstation, mungkin kita cuba ejah hari Jumaat malam kan, tengok macam mana. Nanti saya akan balik kat Prof lah. Okey tuan-tuan, kita tangguh malam ni, perjumpaan malam ni dengan tasbih kafarah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi